والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tengah hari ini insya-Allah kita akan menyambung kembali syarahan bagi matan Qatrin Nada wa Ballis Sada karangan Sayyidina Al-Imam Ibn Hisham Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Pembahasan pada hari ini ialah sambungan kepada bahagian-bahagian atau tempat diidmarkan diidmarkan an. Pada pengajian yang lalu kita telah belajar tentang beberapa tempat yang mana dinasabkan mudhari' dengan an mudmarah. Setelah lamul jar contohnya. Kemudian bincangan seterusnya setelah hatta al-jarrah, dan kemudian setelah au al-atifah dengan makna ila atau illa. Jadi itu perlu kepada revision ataupun pengulangan dan mutala'ah semula. Dan pada hari ini pengajian akan diteruskan dengan tempat-tempat yang seterusnya, iaitu yang keempat, iaitu tempat dinasabkan mudhari' dengan idmaru an. Baik. Pada pengajian yang lalu satu tempat sahaja yang an tadi jawazan, iaitu di Arab dengan contohnya bila kita baca baca apa? Ji'tu li'ata'allama. Ji'tu li'ata'allama. Maka boleh untuk kita zahirkan di situ dengan an, betul? Ji'tu li'an ata'allama. Jadi an di situ adalah wujubul idmar ataupun jawazul idmar. La. Minta maaf. Bagi lamul jar, dia ada dua keadaan, iaitu lamul juhud dengan lamul ta'lil. Tamam. Bagi lamul ta'lil maka keadaannya adalah jaiz, jawazul idmar. Manakala ketika lamul juhud wujuban, yakni wujubul idmar. Dan begitulah seterusnya. Ba'da hatta al-jarrah aidan tempatnya adalah wujubul idmar. Contoh aslim hatta tadkhul al-jannata. Hatta tadkhul al-jannata dengan makna kai tadkhul al-jannata. Kai tadkhula al-jannata, maka orang panggil apa? Arabnya dengan an mudmarah wujuban. Itu juga setelah au al-atifah dengan makna ila ataupun illa. Jadi kena ulang balik dan dibaca berkali-kali untuk diingati agar tidak pengajian yang seterusnya nanti akan jadi kerugian. Baik. Pada tempat yang keempat yang fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah ialah setelah fi'il mudhari' tadi kalau berada setelah fa as-sababiyah. Berada setelah fa sababiyah. Jadi apa fa sababiyah? Fa sababiyah ialah hiya allati tufidu anna ma qablaha sababun lima ba'daha. Itu fa sababiyah. Fa sababiyah ialah fa yang mana memberi faedah anna ma qablaha,
yakni sebelum fa itu adalah sebab kepada lima ba'daha, ay lima ba'da fa. Tamam? Jadi kalau kita tulis fa sababiyah, apa dia? Apa dia fa sababiyah? Sababiyah hiya allati tufidu anna ma qablaha sababun lima ba'daha. Ayuh. Jadi hiya ni apa dia? Fa sababiyah lah. Tufidu hiya tu lah. Anna ma qablaha ini ma qabla fa sababun lima ba'da fa. Boleh? Jadi panggil fa sababiyah. Contohnya kalau kita sebut ijtahid fatanjaha. Ijtahid fatanjaha. Baik. Ijtahid fatanjaha. Maka fa ni fa sababiyah. Kenapa? Karena tufidu ma qablaha, yakni ma qabla al-fa, iaitu ijtahid tadi adalah sababun lima ba'daha, sabab lima ba'da fa. Yang dengan ijtihad adalah sebab kepada akan mendapatkan kejayaan. Bersungguh-sungguhlah kamu, maka kamu akan memperolehi kejayaan. Baik, kejayaan itu adalah ba'da ijtihad. Okay? Jadi apa dia fa sababiyah? Hiya allati tufidu anna ma qablaha ma qabla fa, iaitu ijtihad, sababun lima ba'daha, sabab lima ba'da fa, tanjah. Jadi ini adalah sebab kepada setelahnya. Kamu ijtihad, kamu akan dapat kejayaan. Jadi maka bacaannya dengan apa? Kalau fa tadi sababiyah, mansub bi an mudmarah. Nah, bi an mudmarah wujuban. Boleh? Baik. Jadi itu fa sababiyah. Fa sababiyah ialah apa? Allati tufidu annama qablaha sababun lima ba'daha. Contohnya ijtahid fatanjaha. Jadi fa di situ adalah sababiyah kerana ijtihad adalah sababun najah atau sababun lin najah. Tamam? Ulang selalu. Fa sababiyah ialah allati tufidu annama qablaha sababun lima ba'daha, ma qablaha sababun lima ba'daha, ma qablaha sababun lima ba'daha. Ulang selalu. Boleh? Baik. Kalau contoh kita kata ishrab fatarwiya. Ishrab fatarwiya. Contoh, kamu minum maka kamu akan hilang dahaga. Contoh, faham tak? Jadi disyaratkan bagi nasab mudhari' tadi, bagi dinasabkan fi'il mudhari' setelah fa. Ini syarat dia kena ingat, iaitu mesti didahulukan fa tersebut dengan nafyun mahdun ataupun talabun bil fi'li. Jadi ada dua syarat yang perlu ada bagi menasabkan mudhari' setelah fa. Syarat dia ialah apa? Mesti fa tadi didahulukan dengan talabun bil fi'l, dengan talab, dan yang kedua mesti dengan nafyun mahdun. Mesti ada penafian. Tamam? Contoh menafi, contoh penafian apa dia? Lam yadkhul Zaidun al-madrasata fayata'allama al-qira'ata. Ni tadi, ni talab. Ni contoh bagi talab. Kan dia panggil talabun bil fi'li. Ni kan talab bil fi'l, ijtahid. Talab kan? Dan talab ada berapa jenis?
Nanti kita tengok talak pada berapa jenis? Ada 8 jenis talak. Jadi kita akan tengok bentuk talak. Ijtahid fatanjaha. Tamam? Dan yang kedua, mesti sebelum fa' tadi ialah nafyun mahdun. Ini adalah talak bil fi'l. Dipanggil talabun bil fi'l. Dan nauk talak ada samaniyah, ada 8. Yang ini akan kita tengok lagi. Yang kedua adalah nafyun mahdun. Mahdun. Nafyun mahdun contohnya seperti apa? Lam yadkhul Zaidun al-madrasata. Lam yadkhul Zaidun al-madrasata fa yata'allama al-qira'ata. Abu baris semua. Lam yadkhul Zaidun al-madrasata fa yata'allama al-qira'ata. Dia apa makna ini? Dia ada nafyun mahdun, dia ada nafi sebelumnya. Jadi Zaid tidak masuk ke sekolah. Jadi bagaimana dia akan mempelajari bacaan? Zaid tidak masuk ke sekolah. Bagaimana dia akan mempelajari? Ya, maksudnya kalau kita takdir, lam yadkhul Zaidun madrasata fa kaifa yata'allam al-qira'ah. Nah. Jadi kalau takdirnya yata'allam tersebut adalah ai ta'allum tadi muntafin. Kenapa? Lintifa'id duqul. Jadi ta'allam ini, yakni ta'allum, pengajian bacaan tadi, ternafi. Kenapa? Lintifa'id duqul. Dia panggil nafyun mahab. Penafian semata-mata. Ketika mana dinafikan masuk sekolah, maka dinafikanlah baginya dengan, kan kita sebut fa' sababiyah pada tadi. Hiya allati tufidu ma qablaha sababun lima ba'daha. Jadi sebelum fa' ni hadha sababun lima ba'daha. Tamam? Sababu al-intifa'id duqul. Nah, maksudnya apa ni? Bagaimana? Intifa'ud duqul sababun linafyil qira'ah. Faham? Jadi intifa'id duqul, larangan ataupun halangan untuk dia masuk ke sekolah tadi adalah menjadi penyebab kepada dia tidak boleh membaca. Nak tahu kata fa' tu sababiyah? Maka tengok balik ta'rif fa' sababiyah. Rahman. Nah. Dan kemudian tengok dengan siyaqul ayah. Dan fa' sababiyah itu mesti didahulukan dengan talabun bil fi'li ni ataupun nafyun mahdun. Baru dia akan beramal jadi apa? Fa' tadi akan dia akan menasabkan fi'il mudhari' tadi dengan an mudmarah. Jadi dia bukan nasab dengan fa' tadi. Dia nasab dengan an mudmarah wujuban. Faham? Baik. Jadi tak boleh penafian tadi penafian tadi tidak boleh penafian yang disertakan dengan isbat. Nah, tak boleh. Contoh, kalau orang tu sebut lam yaktasib Zaidun illa al-mal al-haram fayunfiqhu fil ma'asi. Nak baca macam mana? Fayunfiqhu. Baca sekali lagi. Lam yaktasib Zaidun lam yaktasib Zaidun illa al-mal al-haram
fil ma'asi. Macam mana nak baca ni? Lam yaktasib Zaidun illa al-mal al-harama fayunfiq qaka quka fil ma'asi. Nak baca mana tu? Kenapa yunfiquhu? Kenapa tak baca fayunfiqahu? Ha? Sebab nafi dengan isbat. Sebab dia bukan nafiun mahdun. Ha? Dia bukan nafiun mahdun. Dia cuma nafiun qalis dia bagi. Nafiun laisa bimahd. Bukan nafi mahd. Nah, kerana dia ada ni illa al-mal al-haram. Sebut ini. Faham? Minta maaf. Nafi mahdhum maksudnya nafi qalis lah. Maksudnya dia bukan nafi yang qalis. Faham? Karena dia didahulukan dengan isbat. Kalau kata kita padam ni, kalau kan nafi isbat ni kata apa dia? Lam yaktasib Zaidun illa malal haram. Maksudnya apa dia kalau kita nak sebut? Yaktasib maknanya buang ni. Buang dua ni. Di maknanya yaktasib Zaidun al-mal al-haram fayunfiquhu. Nah itu. Karena dia bukan nafi. Hak nafi mahdhun ni. Ini nafi mahdhun. Ini sebenarnya dia adalah pernyataan sebenarnya. Tapi nampak pada permulaan nampak macam ada penafian. Tapi ada sebab kenapa dia tulis macam tu. Jadi fi'il mudhari' di sini dalam contoh ini yang ada ma atau lam dengan illa, maka fi'il mudhari' di sini adalah wajib dibaca dengan rafa'. Wajib dibaca dengan rafa'. Walaupun dia duduk setelah fa'. Ini kerana apa? Kerana penafian tadi telah terangkat dengan isbat illa tu. Tamam? Maka kalam tadi sebenarnya jadi apa? Yaktasibu Zaidun al-mal al-harama fayunfiquhu fil ma'asi. Maka kerana itu syarat dia bagi untuk menjadikan setelah fa' sababiyah itu fi'il mudhari'nya mansub bi an mudmarah, mesti ada dua keadaan syaratnya, iaitu apa dia? Fa' tadi, sebelum fa' tadi adalah talabun bil fi'il, yang kedua nafyu mahdun. Baik, sekarang ni ada talab bil fi'il tak sini? Kalau kata kita buang ni ada talab? Tak ada talab. Boleh? Dia tak ada talab. Dia hanya pernyataan saja. Boleh? Nampak ni? Baik. Ingat betul-betul. Apa ni kalau jumpa dalam kitab baca, maka kita tahu kata nak kena tengok betul-betul. Fa' ni fa' apa? Boleh? Dan talak pula ada 8. Bila sebut apa dia? Didahulukan dengan talak bil fi'il. Sebelum fa' tadi mesti talak bil fi'il. Baik, talab ada 8. Yang pertama, talab disebut dengan al-amr. Ada talab min al-a'la li adna. Yang kedua, talab nahyun. Talab amr maksudnya dengan maksud daripada yang tinggi kepada yang rendah, dipanggil amr. Yang kedua, nahyun. Talab juga nahyun. Tamam? Jadi, talabut tark. Tuntutan untuk kita meninggalkan sesuatu. Yang ketiga, tamanni. Yang keempat, taraji. Apa beza tamanni dengan taraji? Tamanni mustahil berlaku. Taraji boleh berlaku. Ya. Tamanni ini maknanya perkara yang diharapkan tadi ba'idu al-husul. Dan tak boleh berlaku, tapi mungkin jauh sangat, ataupun mungkin tidak boleh berlaku.
laita syababi ya'udu yawman. Moga-moga kepemudaanku ni kembali semula. Memang mustahil. Nama? Jadi maksud dia ba'idu al-husul. Taraji ni pula benda yang kemungkinan dapat. La'alli analu maqsudi fa astariha. Contoh. Ini pun semua talak. Tulis dulu ad-du'a, al-amru, an-nahyu, at-tamanni, at-taraji. Lagi yang kelima ad-du'a. Ad-du'a minal adna lil a'la. Daripada yang rendah minta kepada yang tinggi dipanggil doa. Al-istifham contohnya. Istifham. Dan yang ketujuh tahdid dengan ard. Tamam? Tahdid dengan ard. Jadi ada 8. Ini kalau kita sebut. Jadi talak apa dia? Kan kita sebut tadi fa' sababiyah. Dia akan menasabkan fa'il mudhari' dengan an mudmarah wujuban. Syaratnya mesti didahulukan sebelum fa' sababiyah tadi talabun bil fi'li dengan ataupun dengan nafyun mahdhun. Dan talab bil fi'li tadi ada 8 jenis talab. Talab yang pertama dipanggil al-amr. Yang kedua dipanggil an-nahy. Yang ketiga at-tamanni. Yang keempat taraji. Yang kelima ad-du'a. Yang keenam istifham. Yang ketujuh tahdid. Yang ke-8 dipanggil al-ard. Ini 8 jenis tolak. Jenis tuntutan maknanya tolak. Jadi kalau contoh kita bagi al-amr, contohnya tawakkal 'ala Allah contohnya. Ini kalau kata guru sebut kepada murid contohnya. Karena amr maksudnya minal a'la lil adna. Tawakkal 'ala Allah fatufliha. Tawakkal 'ala Allah fatufliha. Jadi macam fatufliha karena fa tu fa sababiyah. Dan ma qabla al-fa sababun lima ba'da al-fa. Jadi at-tawakkul sababun lil falah maksudnya. Kalau kita nak bentukkan dia dengan bentuk penyataan, maka kita akan sebut at-tawakkul sababun lil falah. Boleh. Kalau nahyun contohnya la tuhmil fatandam. La tuhmil ni nahyu. La tuhmil fatandama. Yani al-ihmal sababun lin nadam. Tamam? Maka fa' tu sababiyah. Al-ihmal maksudnya kita mengabaikan sesuatu itu adalah sebab kepada penyesalan. Tamanni. Laitani kuntu ma'as sadiqina fa'afuza. Ni laitani kuntu ma'as sadiqina fa'afuza. Ni siapa yang sebut ni? Orang kafir lah. Di akhirat nanti. Kalau Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Di akhirat nanti dia tak duduk dengan orang-orang yang sadiqin, yang para wali Allah Ta'ala, para salihin. Maka di akhirat dia pun menyesal. Dia kata apa? Laitani kuntu ma'as sadiqin fa'afuza. Maksudnya al-ma'iyyah al-ma'iyyatu ma'iyyatu sadiqin sababun lil fauz. Jadi ma'iyyatu sadiqin itu adalah
sababun lil fauz. Jadi laitani kerana benda tadi tak akan boleh berulang dah. Patah balik. Maka dibaca fa'afuza. Dan semua ni i'rab je dengan apa? Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban. Baik. Taraji. Contohnya la'alli analu maqsudi fa astariha. Ni taraji pula. La'alli. Lagi apa dia? Analu maqsudi fa astarih. Ni la'alli ni moga-moga dapat. Ad-du'a contohnya Allahumma rzuqni malan. Ni. Kalau doa pula Allahumma urzuqni malan. Ya Allah berikan aku rezeki. Ya Allah, permintaan ni doa. Kalau kita minta kepada yang Maha Agung. Allahumma rzuqni malan fa atasaddaqa bihi 'ala al-fuqara. Ni. Tasaddaqa bihi 'ala al-fuqara. Tamam. Kalau istifham, hal ta'rifu hajati fataqdiyaha. Hal ta'rifu hajati. Istifham lah, hal ta'rifu hajati fataqdiyaha. Hal ta'rifu hajati fataqdiyaha. Ini ma'rifatul hajah. Ma'rifatul hajah tadi adalah sababun li qada'i al-hajah. At-tahdid pula hal la ta'malu khairan. Tahdid hal la ta'malu khairan fatarbaha. Ini al-amal bil khair sababun lil falah. Sababun li husulir ribh, untuk mendapatkan ribhun, iaitu keuntungan. Al-ard contohnya apa dia? Ala tazuruna fatuhaddithana. Ala tazuruna ala tazuruna fatuhaddithana. Tuhaddithana. Tamam. Jadi semuanya baca dengan apa? Dengan mansub bi an mudmarah wujuban. Baik. Apa beza at-tahdid dengan al-ard? Beza tahdid dengan al-ard. Tahdid adalah talab bi syiddah. Tuntutan dengan sungguh. Talab bi syiddah. Halla. Jadi halla ta'malu khairan fatarbaha. Ini talab bi syiddah, ini talab tuntutan dengan sungguh. Jadi dia akan guna dengan halla. Manakala al-ard pula adalah talab bi rifqin. Dia dua-dua tuntutan, tapi tuntutan dengan keras sedikit, dengan tegas, bagian dipanggil dengan tahdid. Tuntutan dengan lemah lembut sikit dipanggil al-ard. Talab bi rifqin. Dia kena ala tazuruna fatuhaddithana. Ala adullukum ala khairin. Contoh. Boleh? Jadi setiap contoh tadi kita dapati fi'il mudhari'nya didahulukan dengan apa? Dengan apa, Hafiz? Fi'il mudhari' didahulukan dengan apa? Didahulukan dengan apa, Amirul? Dengan fa' sababiyah tu ya. Hafiz dia jam tu lah. Dengan fa' sababiyah. Tamam. Dan sebelumnya pula didahulukan dengan talak, tapi dengan uslub yang berbeza. Dengan 8 uslub. Ada uslubul amr, ada uslubnya nahyun,
ada uslubnya dengan tahdid, ada uslubnya dengan taraji, ada uslubnya dengan tamanni, ada uslubnya dengan istifham, ada uslubnya dengan ard dan seumpamanya. Jadi semuanya talab. Jadi kalau kita terjemahkan amrun, nahyun, tamanni, taraji, semua tu talab. Tamam? Jadi kalau kita tanya apa dia amr? Talab. Ingat dulu talab. 8 ni semua talab. Tapi talabnya berbeza dengan uslub-uslubnya. Kalau amr talabun minal a'la lil adna. Kalau nahyun talabun minal adna. Kalau nahyun talabut tarki. Nah, kalau tamanni apa dia? Talab ma yastahil wuqu'. Contoh. Kalau taraji talabu ma apa dia? Yumkinu husuluh. Ad-du'a contohnya talabu minal adna lil a'la. Tamam? Istifham talabul fahm. At-tahdid talabun bi syiddah. Al-'ard talabun bi rifqin. Tu. Nampak ni? Cuba ungkap tadi dengan bahasa Arab. Untuk bagi saya bahasa kita. Lepas tu tengok balik lagi tak? Mungkin ada betul sikit, mungkin tak betul sikit. Biasalah tu. Nampak? Boleh. Dan kesemua tadi maka di Arab dengan apa? Dengan mansub bi'an mudmarah. Ingat elok-elok ni. Ingat elok-elok. Boleh. Dan yang kelima, keadaan kelima tadi, keadaan keempat tadi, nampak kita dah tulis dah banyak dah tu. Ingat elok-elok. Dan yang kelima, keadaan kelima yang mana fi'il mudhari' di i'rab dengan an mudmarah ialah ketika fi'il mudhari' tadi berada setelah waw al-ma'iyah. Berada setelah waw al-ma'iyah. Apa makna waw ma'iyah? Waw ma'iyah ialah allati tufidu at-tashrika bainal fi'alain. Iaitu yang memberi faedah dengan waw tadi ini, memberi faedah bahawa berlaku perkongsian di antara dua perbuatan tersebut. Contoh kita sebut ijtahid wa tanjah. Tadi fatanjah. Maka kalau kata kita nak jadikan ijtihad tadi adalah sebab kepada najah, maka kita guna fa sababiyah. Tapi kalau kita nak bagi ungkapan tadi, nak bagi tahu kata dengan ijtihad, bersama-sama dengan ijtihad itulah kamu akan memperolehi kejayaan. Jadi kejayaan itu diperolehi bersama-sama dengan ijtihad. Maksudnya itu. Boleh faham ni? Dengan bersungguh-sungguh tu, bersama-sama dengan kesungguhan tadi akan dapat kejayaan. Boleh? Maka dia akan guna dengan waw. Waw tadi waw dengan makna ma'a. Dengan makna ma'a. Jadi maksudnya dia akan beri maksud, contoh ijtahid wa tanjaha, maka waw tadi waw ma'iyah. Karena dia duduk di antara dua fi'il. Dia duduk di antara dua fi'il. Dan disyaratkan bagi nasabkan mudhari' yang ada setelah waw ma'iyah, ialah syarat yang sama dengan apa yang ada pada menasabkan dengan fa' sababiyah. Sama aja. Sebelumnya talab bil fi'li, dan kemudian talab bil fi'li, dan yang kedua dengan nafyun mahdhun dengan talab bil fi'l atau lil fi'l. Jadi semua contoh yang kita bagi tadi ni, ni boleh tukar balik kepada waw. Makna dia akan jadi beza lah. Yang ni dia jadi apa? Sebab. Jadi ma qablaha sababun lima ba'daha. Ma qablaha sababun lima ba'daha. Hadza sabab lima ba'daha. Hadza sabab lima ba'daha. Hadza sabab lima ba'daha. Hadza sabab lima ba'daha. Semua. Tapi kalau tukar fa ni kepada waw, dia akan jadi tufidu tasyrik baina fi'lain. Tamam? La tuhmil wa tandama. Tamam? La tuhmil wa tandama. Maka kamu akan sama-sama dengan ihmal tadi akan menyesal. Laitani kuntu ma'as sadiqin wa afuza. Sama makna dia. Dengan makna, kalaulah saya bersama dengan orang soleh dulu ni, kalau bersama-sama tu, dah tentulah saya akan berjaya. Wa afuza.
Begitu seterusnya. Jadi kita tukar sikit je. Jadi kalau kata maksud dengan sababiyah adalah kita nak letakkan sebab di antara dua fi'il tersebut, dan kalau kita guna dengan tasyrik pula adalah untuk kita gunakan dengan kalau kita nak letakkan kata ada kebersamaan. Tu ayat. Jadi contoh nasab dengan waw seperti kalam syair disebut apa dia? La tanha an quluqin wa ta'tiya mislahu. Tengok. Jadi wa ta'tiya mislahu tu i'rab dia dengan apa ta'tiya? Mana fi'il mudhari'nya? Mana ni? La tanha an quluqin. La tanha kan tu adalah nahyun. Nahyun mahdhun kan? Nahyun. Dia sama, dia bukan nahyun dia bagi. Dia nahi. Kan nahi kan antara talab juga kan? Talabut tark. Ay la tanha an quluqin wa ta'tiya mislahu. Yani ta'tiya tu i'rab dia dengan an mudmarah wujuban. Dan waw tadi waw ma'iyah. Arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. La tanha an quluqin wa ta'tiya mislahu. Jangan kamu larang orang daripada melakukan suatu perbuatan akhlak buruk sedang kamu sendiri melakukan perkara tersebut. Arun 'alaika in idza fa'alta 'azimu. Nah, ini benda yang memalukan bagimu kalau kamu lakukan tadi lebih berat sebenarnya. Tamam? Jadi memalukan kamu larang orang, kamu sendiri buat benda tu. Maksudnya la tanha an quluqin ma'a ityanika mislahu. Ma'a ityanika mislihi. Minta maaf. Ma'a ityanika mislahu. Jangan kamu larang daripada satu akhlak yang buruk sedang kamu menjalani atau melakukannya. Fa innaka idza fa'alta dhalik lahiqaka abdah 'arun 'azim. Jadi azim di situ adalah sifat kepada ar. Arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Ay arun 'azimun 'alaika idza fa'alta. Jadi azimu tu di Arab dia apa dia? Sifat kepada ar. Boleh? Nampak? Dalam tu ada tulis kan? Dan tu banyak contoh lah kan? Nanti baca syarah dia pula, dia lebih jelas lagi. Kalau baca syarah sini Imam Muhyiddin mana? Sidi Muhyiddin mana ni? Sidi Hisham Al-Ansari, Sidi Muhyiddin. Muhyiddin Abdul Hamid, Syekhina. Baik. Jadi an mudmarah tadi setelah fa sababiyah dengan waw ma'iyah, maka an mudmarah tadi wujuban. Wujub. Jadi tidak boleh untuk kita izharkan an tadi. Tak boleh kita zahirkan an. Tamam? Baik, yang keenam keadaan setelah fi'il mudhari' tadi di Arab dengan an mudmarah ialah setelah atif masbuq bismi qalis. Ni kena ingat. Setelah, maksudnya diatafkan, dan atafnya tadi didahulukan dengan ismun qalis. Jadi fi'il mudhari' tadi berada setelah huruf ataf, yang huruf ataf tersebut pula dahulu sebelumnya adalah dengan ismun jamid, dengan isim jamid. Contoh seperti masdar. Kerana isim ada dua, dia ada isim jamid dan ada isim mushtaq. Isim jamid contohnya seperti rajul, darb. Ini semua adalah isim jamid. Kerana jamid ni dia maksudnya dia tidak ada pecahan daripada mana-mana. Rajul dia pecahan daripada mana? Asad pecahan daripada mana? Jadi dia isim jamid. Kalau isim mushtaq daripada fa'il pula, contoh seperti isim fa'il. Contoh tark, isim fa'ilnya tarik. Maka dia adalah isim mushtaq. Boleh? Jadi di sini kalau kata fi'il mudhari' tersebut diatafkan, dan sebelum ataf tadi sebelum huruf ataf tadi adalah dengan isim jamid. Maka fi'il mudhari' tadi dibaca dengan an mudmarah jawazan. Ini jawazan. Tamam? Ini hukumnya fi'il mudhari'nya adalah an mudmarah jawazan. Bukan wujuban.
Jadi ada dua tempat jawazan tadi. Apa dia? Sepahala muta'lil dengan ni. Ba'da atifin masbuqin bismin qalis. Atau ba'da atifin masbuqun bismin qalis. Masbuq bismin qalis. Tamam? Contoh kita fa'il mudhari' tadi kita dengan isim qalis yang menasabkan dia. Contoh, laula zaidun wa yuhsina ilaika la halakta. Laula zaidun wa yuhsina ilaika la halakta. Nah, saya tulis. Ni nampak sikit. Laula laula zaidun wa yuhsina ilaika la halakta. Tu dia. Laula zaidun wa yuhsina. Kenapa dibaca yuhsina? Karena waw ataf ini masbuqun bismin jamid. Faham? Ni Zaid adalah isim jamid. Zaid ada perkataan daripada mana dia, saya? Mushtaq? Tak, dia tak ada mushtaq. Dia isim jamid. Maka dibaca wa yuhsina. Jadi takdir daripada wa an yuhsina. Maka fi'il mudhari' ini yuhsina mansubun bi an mudmarah jawazan, takdiruhu an yuhsina. Ya, wujub amli. Jadi kalau kita nak takdir, kita laula zaidun wa ihsanuhu ilaika la halakta. Wa ihsanuhu ilaika la halakta. Faham? Jadi an yuhsina kan lama dia. An yuhsina, maka an dari an masdariyah. Yuhsina, maka i'rab dia jadi apa? Kalau kita takdirkan dia jadi an yuhsina, maka yuhsina i'rab yuhsina dulu. Maka dia akan i'rab baca fi'lul mudhari'. Mansubun bi an mudmarah jawazan, takdiruhu an yuhsina. Dan kalau kita tukar dia pula kepada, dan takdir dia kepada masdar, jadi apa? Wa ihsanuhu ilaika. Boleh? Baik. Contoh lagi, al-ilmu summa ta'mala bihi asasuddin. Al-ilmu kan ini masdar. Isim lah, isim ni ya, isim. Al-ilmu summa, jadi bukan waw saja, summa pun boleh. Summa sebab dia atif. Jadi dia duduk masbuqun bismin jamid. Ni isim jamid, ilm. Summa ta'mala bihi. Al-ilmu summa ta'mala bihi asasuddin. Saya boleh ibu nama anak Asasuddin tak? Saifullah pun nama anak dia Ususuddin. Ini asas saja, ini usus. Jamak kepada asas. Baik. Jadi fi'il mudhari' sini apa dia? I'rab dia dengan apa? Bi an mudmarah wujuban, jawazan. An ta'mala. Boleh? Jadi takwil dia apa dia? Al-ilmu summa al-amalu bihi asasuddin. Summa al-amalu bihi an ta'mala. Jadi takdir dia an ta'mala. Karena fi'il mudhari' ini diatafkan dengan sebelumnya adalah isim jamid. Ingat tu ya? Boleh faham? Ya. Ilmu dia isim jamid. Ada itu? Habis itu? Kalau nak jadi isim mustaq macam Macam mana isim mustaq? Buat nak jadi isim mustaq. Al-ilmu.
Oh, dah habaq dah tadi. Isim mushtaq maksudnya yang dia ada pecahan daripada fi'il. Contohnya daraba, yadribu, darban. Darban tu isim jamid tu. Masdar. Karena dalam mazhab Basri, fi'il adalah asal daripada apa? Daripada masdar. Darib, ini asal daripada mana? Darib asal daripada darabah. Yang ini seseorang yang bersifat dengan memukul, yang melakukan pemukulan. Darib. Tu darib tadi adalah isim mushtaq. Dia mushtaq min al-fi'l. Tamam? Masdar dia isim jamid. Ya, maksudnya isim jamid. Kenapa masdar isim jamid? Karena dia bukan asal daripada mana-mana pun. Asal daripada mana? Dia masdar. Nama pun masdar. Masdar daripada kita panggil tempat terbit. Dia tu tempat terbit. Boleh? Jadi kalau contoh kita sebut ni. At-tariku salatal jama'ati. Istahinu bid-din fahuwa munafiqun. Itu dia. Tak payah munafik ni teruk kan. Ya, yastahin bak dia dah ni. Baca je lah. Baca. Baca. Wa yastahinu. Kenapa baca wa yastahinu? Isim mushtaq. Tariku. Kalau dia didahulukan, waw ni, ataf ni didahulukan dengan isim mushtaq, maka waktu tu dia tidak lagi dibaca dengan an mudmarah. Jadi wa yastahinu bid-dini fahuwa munafiq. Boleh faham? Faham Zahid? Kita yang ni mudah sangat ni. Antum tak belajar lagi ke? Anda dah belajar dah dulu. Masa dulu di tempat Ana dulu lah. Macam mana antum? Baik. Ni gelak ni yang panggil YPP. Yang faham-faham. Boleh? Okey. Faham? Yang faham-faham. Bila dah kita mengaji yang ni semua tadi, dia ada apa tadi? Yang mula-mula kita mengaji pada tadi? Setelah fa sababiyah. Kemudian ada waw ma'iyah. Kemudian ada atif dengan yang masbuk dengan isim jamid. Yang tu yang akan menyebabkan fi'il mudhari' setelahnya jadi i'rabnya dengan an mudmarah. Sama ada wujuban ataupun jawazan. Nah, mana yang jadi wujuban? Ketika dengan fa sababiyah dan juga dengan waw ma'iyah. Dan ketika dengan atif dengan diatafkan dengan masbuk dengan isim jamid tadi, maka dia jawazan. Bi an mudmarah jawazan. Baik, sekarang masuk masalah yang selalu orang panggil menjadi teka-teki bagi inilah penuntut ilmu nahwu cukup sonok ni. Lepas tu kalau nak test orang pun dia test ni. La ta'kul samakan wa la ta'kul
Ya. Ni keadaannya. La ta'kul samakan wa tashrab al-labana. Baik, ni nak baca macam mana ni tashrab ni? Nak baca macam mana? Hafiz pernah mengaji ni? Pernah mengaji ni? Macam mana aja? Di sini ada 3 ihtimal yang harus untuk dibaca pada tasyrab. Nah, dan dengan pengajian tadi akan faham terus hak ni. Faham hak tadi elok, hak ni faham. InsyaAllah. Boleh? Faham hak tadi elok, hak ni jadi, hak ni faham. Jadi kita boleh baca berapa? 3. Apa dia 3 dia? La ta'kul samakan Ha. wa tashrabil labana. Wa tashrabu. Boleh baca tashrabu lagi? Wa tashrabil labana. Kalau baca dengan ni maksudnya sukun lah. Kalau kata dia sebab iltiqa' sakinain. Kan? Dan yang ketiga? Wa tashrabal labana. Boleh baca 3-3. Dan tu melihat kepada yang berucap tadi. Dengan tujuan apa dia berucap. Baik, kalau dia berucap dengan tujuan fathah. Dengan nasab. Wa tashrabal labana. Maka waw tadi waw apa? Waw ma'iyah. Kenapa? Karena waw ma'iyah kan sebelumnya adalah didahulukan dengan talab. Dan ni kan talab ni. Talabun mahad. Baik. Boleh. Jadi kalau dia talab mahad, kalau dia tidak talab mahad, contohnya la ta'kul samakan illa ra'sahu wa tashrabu, terus baca wa tashrabu. Tak akan baca dah wa tashraba. Tak boleh baca dah dengan wa tashrab. Boleh faham? Tapi kalau macam ni dia panggil talab, dia panggil nahyun mahdun ataupun nahyun dia panggil. Talab ni talabul fi'l, talabut tark. La ta'kul samakan, jangan makan ikan. Wa tashraba al-labana. Jadi maksud tashraba dengan makna ma'a syurbil laban. Jadi yang tak bolehnya apa dia? Duk makan sekali. Makan ikan sekali dengan minum susu. Itu tak boleh. Jadi kalau dia baca dengan wa tashraba dengan makna waw ma'iyah. Baik, kalau dia baca dengan waw tadi dengan makna, dan kalau baca dengan bacaan kedua sukun, dia akan jadi apa? Dia jadi ataf. Ataf kepada mana? Kepada ta'kul. Maka takdir dia jadi apa? Jadi maksudnya larangan pertama tadi, dia larang kau untuk kita makan dua-dua? Tak. Dia larang makan bersama. Ambil susu dalam masa sama, ambil ikan. Makan yang sama-sama. Jadi maknanya dia tak larang kita makan ikan, dan dia tak larang pun makan susu. Yang penting jangan makan sekali. Maka dia sebut la ta'kul samakan wa tashraba al-labana. Betul? Tapi kalau dia sebut la ta'kul samakan wa tashrab labanan. Al-labana. Maka waktu tu dia nak larang kita makan dua-dua sekali sebenarnya. Ikan pun jangan makan, susu pun jangan minum. Boleh faham? Dan kemudian kalau yang ketiga baca dengan dhammah, dengan apa ni, rafa', maka waw tadi waw istinaf. Maka dia baca la ta'kul samakan wa tashrabul labana. Yang tak boleh makan ikan saja. Kamu kena minum susu saja. Jadi kalau jadi doktor dan dia pula nahu, yang hadir tu pula adalah santri, maka kalau dia baca tu kena dengar betul lah. Hafiz yang ada buat pening pula ni. Doktor kata kat dia la ta'kul samaka wa tashrabal labana. Oh, dia kata rupanya tak boleh makan dua-dua ni. Dia pening dah. La ta'kul samaka wa tashrabal labana. Maka dengan makna apa? Waw tadi waw ma'iyah. Yang tak boleh adalah bersama-sama. Kalau doktor tadi sebut la ta'kul samakan wa tashrabul labana,
maka yang tak dibenarkan makan hanya ikan sahaja. Susu minum. Kalau disebut la ta'kul samakan wa tashrab labana, dua-dua jangan duk makan. Contoh lain, kalau kita sebut la ta'kul wa tadhak. Boleh baca tiga juga tu. La ta'kul wa tadhak, la ta'kul wa tadhaka, la ta'kul wa tadhaku. Oh, Ali Najmi duk ada contoh baru. La ta'syik-syik, la ta'kul samakan wa tashrabal laban, ya. Ini ada pula baru juga contohnya. La ta'kul wa tadhak. Jadi ini boleh dilatih waktu ketika tengah makan dengan kawan-kawan. Ataupun baca la ta'kul wa tashrab. Jangan makan dan minum sekaligus. Sambil duk pepok makan ni, minumlah ya. Jadi kita nak larang dia makan dua-dua, jangan buat dua-dua tu bersama-sama. Kita nak sebut macam mana? Yang kita tak larang dia makan, kita tak larang dia minum. Kita larang dia buat dalam masa yang sama benda tu. Dia tak nak baca macam mana? Apa ni makhluk Abdul Rahman? Abdul Rahman baca macam mana Abdul Rahman? La ta'kul wa la ta'kul wa tashraba. Tamam? Ay la ta'kul ma'a syurbi fi anin wahidin. Tamam? Pada waktu yang sama. Boleh faham? Dan ini boleh jadi test. Tapi kita tengoklah, kalau kita mengaji dulu ikut turutan. Tadi kita dah mengaji dah fa' sababiyah. Kemudian kita dah mengaji waw ma'iyah. Kemudian kita dah tahu dah apa ni tentang an mudmarah tadi macam mana dan seumpamanya. Maka bila masuk contoh ni, dia tu akan boleh tatbikkan contoh tadi dengan mudah pada waktu tu. Tapi kalau kita main test terus pada waktu tu, dia nak tahu macam mana waw tu ma'iyah ke tak. Dan apa dia waw ma'iyah? Sama? Boleh. Baik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi